Okey. Dalam video ni saya akan review sebuah kereta yang saya tak pernah terfikir untuk saya review iaitu yang ini guys. Toyota Sienta. Ya, segalanya bermula daripada korang juga. Salah seorangnya, ramai yang komen dalam previous video-video kita sebelum ni. Antaranya adalah Arzuki Amri. Ramai yang komen request Bang Nas review Toyota Sienta pula. Review next Toyota Sienta please. Sienta. Ramai gila. So that's it. Gila, susah gila nak cari kereta ni Macam mana nak cari kereta ni kan? Nasib baik kawan saya, brother Wong, dia dapat carikan kereta ni. Tak tahu celah mana dia boleh dapat kereta ni kan. Actually dalam previous video saya ada janji dekat korang, saya akan sharekan bagaimana kita nak tengok kereta second kalau kita nak beli kereta second kan. Sama ada kereta tu masih elok ke ataupun tak. Yelah, biasalah dealer-dealer kereta second ni dia akan katakan kereta tu elok lagi, ladies owner, mileage pun rendah kan. Padahal dia orang adjust dia punya mileage and cover itu ini. Boleh dia orang cover kan, bagi tak nampak kereta ni kasar, bagi tak nampak kereta ni dah buruk. Tapi ada tempat yang memang sangat-sangat susah untuk diorang cover. Tapi kalau korang nak belajar lebih lagi, korang kena belajar dengan siapa saya belajar, iaitu sifu saya, Bro Wong Jetai. Korang boleh follow dia punya TikTok channel. Saya dah bagi tahu dia suruh buat konten berkenaan dengan macam mana nak tahu kereta terpakai tu masih elok ke tak. Sebab dia adalah penjual kereta So semua rahsia tu dia tahu. Tapi sementara tu Toyota Sienta. Saya nak tanya korang, adakah korang terfikir untuk beli dan pakai kereta ni? To be honest, kalau saya, no way. Tapi pasal kereta ni jangan cakap besar Jangan cakap besar pasal kereta. Kang tahu-tahu satu hari dia yang cakap besar tu, dia yang beli kereta tu, dia yang pakai. Lepas tu kena kecam satu Malaysia. Padan muka. Tapi sebelum tu, bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni, salam perkenalan, saya Nas Abdullah. Please subscribe channel ni dulu guys. So, segalanya tentang Toyota Sienta generasi kedua versi terpakai dalam video ni guys. Let's go! Alright, kita cerita pasal dia punya luaran dia dulu Toyota Sienta ni actually dia macam sebuah MPV lah kan. Dia ada 7 tempat duduk, tapi saiz dia tidaklah begitu besar sangat. Boleh dikatakan saiz dia macam Proton Juara, tapi dia lowered sikit. Lebih kurang macam Kenari, tapi dia besar sikit. Dan pintu dia sliding door kat tepi tu kiri kanan sliding door, siap power door tu kelebihan Toyota Sienta ni. And kalau nak ikut generasi, ini adalah generasi kedua Toyota Sienta ni Sebelum ni, generasi pertama dia ada Toyota Sienta, sangat-sangat buruk. And then masuk generasi kedua, start daripada tahun 2015 sampai ke tahun 2022. And now recently baru keluar Toyota Sienta generasi yang ketiga. Tu cantik sikit lah kan. Boleh dikatakan kalau dia punya rival ataupun kompetitor, ataupun boleh katakan kereta yang betul-betul ala-ala macam ini adalah Honda Freed. Honda Freed pun macam ini. Tapi Toyota Sienta yang masuk Malaysia ni hanyalah untuk generasi kedua ni saja Untuk unit ni adalah tahun 2018. Tak silap saya, Toyota UMW dia bawa masuk Toyota Sienta ni sampai 2019, 2020. Lepas tu dia dah stop lah. And masuk generasi ketiga tu dah tak bawa masuk lagi. Tapi satu yang korang kena tahu, enjin dia. Enjin dia menggunakan enjin Vios saja, lebih kurang macam Vios 2NRFE, iaitu enjin 1.5 liter NA, tak ada turbo. And yang specialnya tentang Toyota Sienta ni adalah pintu dia. Pintu dia adalah sliding, siap powered sliding So kiri kanan pun sama. Sama. So korang boleh lalu macam ini. Easy kan? So kelebihan dia kalau korang parking dekat tempat yang sempit-sempit kan, if let's say kiri kanan kereta rapat, pintu still boleh buka dan orang boleh keluar. Unlike kereta yang pintu kepak macam itu,
susah sikit lah nak keluar. Satu yang uniknya Toyota Sienna ni, korang tengok lampu dia dah macam bujur, macam tu 3 segi. Lepas tu dia ada garis macam air mata mengalir ke tepi sini sampai ke bawah. Kereta ni memang dipenuhi dengan garisan-garisan yang pelik-pelik Bahagian pilih A sini dihitamkan, tapi bahagian bumbung tak, body colour. And mata di tepi ada lagi terkeluar macam tu. And daripada tepi, korang tengok pintu belakang dia yang sliding tadi, dia ada satu curve kan, macam pelik sikit. Lepas tu bawah ni ada garnish warna hitam. Lepas tu bahagian pillar C ni pula dia ada macam garis, macam banyak parts kat sini Lampu belakang pula memang synchronize dengan lampu depan Dia punya design dia macam 3 segi macam tu. Lepas tu ada tarik ke bawah, garnish warna hitam mengelilingi sampai ke lampu bahagian sebelah kanan ni pula. Memang kereta ni memang banyak garisan yang pelik-pelik sikit And daripada segi dia punya boot space dia, confirm tak besar sebab kereta dah tak besar, 3 row lagi. See, tak besar. Tapi surprisingly dia punya lantai dia agak rendah Agak rendah, boleh duduk kan. Macam easy lah kalau baringkan seat ni nak angkat barang kan. Okay, kita try baringkan seat Ya. Macam tu. Ya, peliknya. Oh, macam tu cara dia. So sebelah sini pun sama. Korang lipat habis seat yang bahagian depan ni, dan yang seat belakang ni dia akan menganjak ke depan. So dia akan dapat satu ruang boot yang agak rendah dan rata. So boleh nak angkat barang. Agak pelik sikit dia punya arrangement dia Daripada segi dia punya seat bahagian belakang third row dia Ini seat ni saya dah adjust paling ke depan sekali. Itu adalah maksimum. Dan korang tengok lutut saya, sikit je lah. Tapi surprisingly seat dengan lantai ni macam ada gap yang tinggi tau. Macam okey, macam korang tak duduk menggelosor sangat lah kan. Kau macam duduk atas kursi. Cuma apa pun tak boleh lah. And seat bawah ni, kaki dia agak besar. Sangat-sangat besar ruang kaki kat bawah ni. Kalau budak umur 12 tahun ke bawah duduk kat belakang ni, jalan jauh saya rasa selesa kot. Cuma seat depan ni dia tak boleh ke depan jauh sangat. Macam bagilah jauh sikit ke depan kan. Baru belakang ni macam boleh bernafas sikit lah. Macam yang saya cakap tadi, seat second row ni dia tak boleh ke depan kan lagi. Tak boleh. Maksimum. Paling-paling pun macam ni. Sikit aja dia punya ruang tu. Bahagian tengah-tengah sini tak ada aircon vent. Ada satu USB port type A biasa. Cuma aircon blower dia dekat bahagian atas ni lah. So untuk second row ni bagi saya okey untuk 2 orang setengah dewasa. But the problem is bahagian belakang. Bahagian belakang ni besar lagi daripada Alza lama, tapi kecil sikit, kurang lebar sikit daripada Ixora. Cuma dia punya leg room ni saja kurang. Sebab seat ni dia tak bagi boleh adjust jauh lagi ke depan. Korang tengok dashboard dia. Actually cantik juga. Unik dengan dia punya cluster meter dia kat bahagian atas sini kan. And head unit dia pun cantik. Oh, macam floating Tapi dia bukan floating. Korang tengok kat bahagian belakang ni, dia macam floating. Tapi area sini nampak macam kemas, nampak macam cantik. Bahagian sini dia macam berlengkuk sana sini Atas ni dia macam ada glove box, agak besar juga. Dan hujung sekali tu ada cup holder Sebelah sini pun ada satu kompartmen kecil. Ni korang boleh letakkan kunci. Bawah sini ada cup holder. Dan dia ada button untuk korang kontrol pintu belakang Maksudnya driver boleh buka pintu sliding belakang ni kanan dan kiri dengan button ni saja. Nampak dia terbuka pintu sebelah situ kan. Kalau ada penumpang memang rasa special lah kan. And satu cara bila korang nak beli kereta second, korang nak tengok kereta tu masih elok ke tidak, korang kena tengok dalam dulu. Sebab enjin ni diorang boleh boleh tukar enjin kan. Kadang-kadang kita pun tak pandai kan nak kena panggil pomen. Tapi sebenarnya korang boleh judge satu-satu kereta tu, owner dia lama kasar ke tak dengan bahagian dalaman ni. Sebab bahagian dalaman ni susah untuk dia buat. Nombor satu, tengok pedal brake. Tengok pedal brake dan pedal minyak. Tak mungkin kalau mileage kereta tu baru 20,000, 40,000 tapi dia punya pedal kedua-dua ni brake dia sampai dah nampak besi, dah haus kan. Tak mungkin.
tak mungkin. Tapi kalau pedal dua-dua ni macam masih baru, masih cantik, boleh jadi juga diorang adjust mileage tinggi, sebab tak semua orang drive pakai kasut. Ada yang buka kasut kalau orang perempuan kan. And nombor dua, sama juga macam dalam video Toyota Wish saya ada cerita, seat belt kalau dah keluar berbulu-bulu ni, maksudnya kereta tu dah lasak lah kan. Tengok mileage baru 20,000 tapi ni berbulu-bulu, tak mungkin lah, tak mungkin. Tapi possible juga, sebab tak semua orang drive pakai seatbelt. Dia boleh tipu kat sini kan. Satu lagi, seatbelt ni korang tarik sampai habis. Sebab seatbelt ni kalau dia basah, kena lumpur, dia akan berbekas dan korang boleh cium bau dia. Yes, kereta ni tak kena banjir. Sebab mana ada orang terfikir nak tukar seatbelt kan. Something benda yang sangat complicated. Sebab seatbelt ni, ini dia dekat bawah. Bila kita tarik dia, dia akan terlipat, tergulung dekat bawah sini. So kalau banjir, confirm dia kenai. Dan seatbelt ni kalau dia dah basah, kena watermark banjir, lumpur tu, dia susah sangat nak hilang. Cuci macam mana pun, dia tak boleh hilang. Tak boleh hilang kesan lumpur tu. Itu kalau nak tengok kereta banjir. Tapi satu yang kalau orang drive, yes, pedal dia boleh buka kasut, seatbelt dia boleh tak pakai. Tapi satu tempat yang kalau dia nak bawa kereta, mesti dia akan sentuh adalah steering. Kalau steering tu macam lusuh tapi mileage dia rendah, something wrong. Tapi boleh jadi juga orang pakai cover steering kan. Tapi dekat tepi-tepi ni korang tengok macam gini, dia macam ada kasar kan. Kalau owner dia tak jaga, benda ni yang kasar ni dia pasti akan ada dented. Especially warna silver kat tepi ni silver dekat tepi ni dia akan lusuh kalau dia selalu terkena jari kan. Orang tu tak payah kasar pun, kalau dia dah selalu guna mileage darah tinggi, dia tersentuh pakai ibu jari pun, lama-lama silver ni akan lusuh punya. Dia akan terkopik. Contoh macam silver dekat sini kan. Korang perhatikan. Also dekat aircon ni pun, ini kalau diorang pakai lasak ataupun dia banyak pakai, mesti dah ada dented. Macam Toyota Sienna unit ni yang saya tengok masih cantik lagi. Owner lama dia tak kasar kan. Dan satu lagi, kawasan hard plastik yang bawah center panel, center console ni. Ni. Ini selalu terkena kaki, selalu terkena back kan. Tak kira lah kalau used car dealer tu dibuat balik macam mana sekalipun, kalau owner tu dah kasar, masuk kereta kan, dia pakai bertahun-tahun, tetap akan ada kesan punya. Tetap ada kesan, susah nak buat. Ini boleh spray hantar kedai, tapi susah. Ada kedai-kedai tertentu saja yang betul-betul pandai buat benda ni. Kalau dah cala, dah dented dalam, memang susah nak buat balik. Walaupun boleh buat, tapi susah. Satu lagi, especially korang cari bahagian chrome. Bahagian chrome macam gini nampak ni pun dah ada sikit-sikit cala tapi kawasan gear ni memang tak boleh nak cakap apalah kan. Kereta ni, owner lama kereta ni masih lagi boleh katakan bagus lah kan. Korang cari kereta yang nak beli tu, mana kawasan dalaman dia ni yang mungkin kalau korang pakai, korang akan selalu tersentuh. So kalau korang tengah cari kereta second kan, korang pergi kedai kereta second, insting korang tu kadang-kadang lebih tepat, lebih kuat daripada apa yang orang bagi tahu, lebih kuat daripada apa yang korang nampak. Ya, insting. Kadang-kadang kita rasa kereta ni macam something wrong lah. Kadang ada kereta lain, aku rasa kereta ni okay, this is my car. Yes. So jangan berterima kasih kepada saya. Terima kasih kepada Sifu saya Wong Jatai. Follow dia punya TikTok. Kesian dia bersusah payah nak naikkan dia punya channel TikTok. Okay, back to Toyota Sienna. Daripada segi driving kereta ni didatangkan dengan enjin boleh kata lebih kurang macam Toyota Vios, yang mana didatangkan dengan enjin 1.5 liter NA, tak ada turbo, dan enjin tersebut boleh produce lebih kurang 107 horsepower dan 140 Nm of torque, sama je macam Toyota Vios. Daripada segi acceleration memang under power lah, to be honest, sangat-sangat under power, mengerang. Saya agak surprise daripada segi driving feel. Handling kereta ni actually macam not bad juga tau. Macam agak ligat jugalah. Okey lah. Kadang-kadang korang dapat feel kereta tu apa ability dia. And kereta ni, Toyota Sienna ni, dia boleh katakan ligat juga. Jauh lagi ligat daripada Avanza. Of course lah, Avanza lama tu dia pakai leaf spring so tak boleh banding langsung lah. Arus pun macam tu. And paling penting, minyak. Minyak yang saya tengok dekat sini, dia tulis dapat 18.2 km per liter.
2011 bulan 6, 3 hari bulan. Oh, kereta ni memang particular tentang minyak Dia ada first, second, third tangga tu kan. And then dia record daripada awal kereta ni tahun-tahun sebelum-sebelumnya kan. So Toyota nak bagi tahu kereta ni sebenarnya memang jimat minyak. So daripada awal saya dapat kereta ni sampailah saya review luar, dalam dan test drive kereta ni, actually saya macam terkejut juga beyond saya punya expectation. Sebab actually kereta ni not bad juga package yang dia bagi. Cuma bagi saya, tetap kalau saya ada pilihan, saya takkan beli kereta ni lah. Sebab tak ada kegunaan untuk saya kan. Tapi saya pun tak jumpa apa kegunaan kereta ni untuk orang Malaysia. Sebab kereta ni nak kata besar MPV, tak besar sangat. Nak kata dia kecil sangat macam kereta biasa untuk korang cilok-cilok pun tak kecil sangat. Mungkin maybe dia ada dia punya segmen pembeli dia sendiri. Sama juga macam Pro 2 Alza yang sebelum ni, Pro 2 Alza generasi pertama tu kan. Kalau tengok kan lebih kurang juga besar dia macam ni. Konsep dia lebih kurang macam ni juga. Dan kereta tu sangat-sangat banyak terjual, orang Malaysia suka. And saya harap video ni bermanfaat untuk korang semua. And pada korang yang mungkin baru terjumpa channel ni, please, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya guys. Dapat bantu saya untuk tambahkan lagi, banyakkan lagi subscriber channel ni dengan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. Thank you so much. Makin banyak subscriber, makin bersemangatlah saya untuk terus buat konten-konten video-video yang bermanfaat, menarik macam ni And akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi, fight and conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to